إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم إلى حضرة والدينا لمشايخنا ومعلمينا خصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin wa dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya qayyum fala yafutuhu syai'un min ilmihi wa la ya'udhuhu. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, syahdan, ketahui olehmu hai orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahawa mengetahui hukum akal yang tiga ini. Orang yang diberi taufik oleh Allah ta'ala nak ngaji, nak tahu mana jalan untuk dapat ilmu ni, kena belajar. Jadi belajar ni adalah taufik daripada Allah. Bukan semua orang yang Allah bagi taufik untuk dapat duduk dalam majlis ilmu. Ini kena pegang. Sebab apa? Sebab tiap-tiap amal itu adalah daripada hidayah dan taufik Allah. Bukan sebab sihat, bukan sebab kita ada harta, bukan sebab kita ada kemudahan, tak. Bukan sebab kita ada segala-galanya kita dapat kebaikan, tidak. Ada orang yang badan dia sihat tapi Allah tak bagi dia ibadat. Ada orang yang badan dia sihat, Allah tak bagi dia untuk berbuat baik. Ada orang yang badan dia sihat, Allah tak bagi dia jalan ilmu. Maka orang yang Allah Ta'ala bagi di jalan ilmu satu kemuliaan. Satu kemuliaan. Sebab ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, iaitu orang yang Allah Ta'ala angkat, Allah bagi kemuliaan di kalangan kita ni, di kalangan manusia ni, kalangan hamba Allah. Orang yang mulia pada sisi Allah di kalangan kamu iaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nak dapat takwa tu jalan dia ilmu. Nak dapat takwa jalan dia ilmu. Nak dapat takwa jalan dia mengenal akan zat yang wajib kita takut. Kalau kita tak kenal, macam mana? Kita tak kenal, tak kenal Tuhan, itu yang kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Allah Ta'ala. Setengah orang kata mengaji usul ni tak payah, dia kata. Tak payah. Sebab zaman Nabi dulu tak payah mengaji ni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman tu zaman Nabi ada. Dan zaman tu pula tidak banyak fitnah. Zaman ni banyak fitnah. Banyak fitnah, fitnah banyak. Yang Nabi kata akhir zaman akan datang satu zaman ni, Nabi kata apa dia? Ulama tu jadi sedikit dan khutabak tu jadi banyak. Ulama tinggal sikit, tapi orang yang bercakap ni banyak. Ramai orang yang boleh bercakap, kan? Baru ni orang mesej saya, Ustaz, apa komen Ustaz? Orang pakai niqab, masuk panggung wayang, pakai niqab, pakai purdah, masuk panggung wayang. Dia kata pesalah dia, tengok wayang pakai niqab. Ini fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Orang dah bijak bercakap, ulama sedikit. Macam-macam lah zaman sekarang ni. Bahawasanya mengetahui hukum akal yang tiga ini, kena tahu hukum akal yang tiga, wajib tahu. Tak tahu berdosa lah.
Ya, hukum akal yang 3 ni wajib tahu. Dan ulang-ulang mendarus akan dia. Kena ulang-ulang belajar ilmu usul ni. Ulang-ulang mengaji, ulang-ulang mengaji supaya akidah kita mantap. Akidah kita cekal. Kenapa pula akidah kita kena cekal? Barang yang pertama sekali ditanya di dalam kubur, akidah. Akidah. Awal akidah pula. Apa Nabi kata? 4 soalan kuburan. Pertama apa tuan-tuan? Berapa income tax? Dah tak ada. Siapa Tuhan kamu? Tak kenal Tuhan, tak boleh jawab. Tak kenal Allah, tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Siapa Tuhan kita? Kita tak kenal. Kalau kita kenal, seumpama kita kenal kawan kita, orang tanya kita, engkau kenal tak Pulan bin Pulat? Awak tak kenal pula, sebelah rumah. Anak dia banyak ni, kerja dia macam ni, isteri dia macam ni. Kau tak tahu, dia rupanya ada bini 2. Bini pertama tak tahu, dia kata. Punya kenal dia, nampak? Punya kenal dia dengan kawan dia. Nampak tu tak? Ini yang dikatakan. Akidah yang pertama, kita kenal Allah. Bila malaikat tanya dengan kita, siapa Tuhan kamu? Kita boleh jawab, Allah Rabbi. Boleh jawab. Sebab kita kenal Allah. Ini kena kenal. Kenal sehingga kan bila kenal itu tak ada syak di dalam pengenalan kita, dalam akidah kita, dalam pegangan kita. Syak ni macam mana? Bukan ke orang sebelah ni tadi contohlah kan? Bukan ke yang dia ni begiam yang tu entahlah. Ini syak. Sebab tidak kenal dengan kenal yang jazam dipanggil. Apa jazam? Putus. Betul-betul ke kenal. Dipanggil tahqiq. Kan? Tahqiq ni apa? Betul-betul kenal. Kalau orang tu kata tak, dia ni B, kata dia. Macam tu lah. Macam kita kata Islam itu baik. Maka betul-betul kenal. Bila orang bawa kekafiran dalam kehidupan kita, kita akan kata tak boleh, sebab kafir tidak baik. Yang baik betul Islam. Ini nama dia tahqiq nama dia. Tahqiq apa? Inilah jazam. Inilah ma'rifah. Datanglah apa pun. Datanglah macam mana pun. Ini yang dikatakan ma'rifah. Yakin. Tak goncanglah tuan-tuan. Dajjal datang besok, dia tanya bab semayang. Isyak 10 rakaat, dia kata. Ya ke? Dajjal dia kacau kita bab apa tuan-tuan? Dajjal. Tuan-tuan ni demam lemang lagi. Berteruk sangat. Baru 3 bulan tak datang. Dia tanya, dia ganggu kita bab akidah. Akidah. Sebab apa? Sebab Dajjal mengaku Tuhan. Dajjal dia tak cakap apakah hadis ini status dia dhaif. Dia tak cakap. Dia tak kacau bab hadis. Dia tak kacau bab yang ni sahih ni tak ada, yang ni mutawatir, yang ni munqati', tak ada. Dia tak kacau bab tu. Dia kacau apa? Dia kata apa? Aku Tuhan. Allah, kita dah jazam, dah tahqiq, dah makrifat, akidah kita kuat. Takkan Tuhan mata satu. Khodoh lah tu. Khodoh lah. Nah, kita belajar Allah itu maha indah. Allah itu maha cantik. Takkan. Sebab Dajjal mengaku Tuhan. Tapi disebabkan ramai yang akidah tidak kukuh, mereka masuk mengaku Dajjal sebagai Tuhan. Masuk syurga Dajjal. Ingat senang. Payah bab akidah ni. Bab akidah ni. Kemudian hingga mahir dan teguh. Bukan sekadar mahir, tapi akidah tu teguh, kuat, kukuh, tak berganjak. Tak berganjak.
Pegang sungguh-sungguh ya, bukan senang. Akidah ni bukan senang, ya. Nak zaman kita akhir-akhir ini, zaman akhir-akhir ni. Kita ni duduk zaman akhir dah sesabat. Bukan zaman ni. Apa saya kata zaman akhir? Betul Nabi cakap akhir zaman ilmu diangkat oleh Allah. Tahun ni berapa banyak ulama kita yang Allah matikan? Betul Nabi cakap sedikit ulama banyak khutabah. Ulama dah sikit dah. Ulama dah tinggal sikit dah. Dan tetap ia dalam hati pada mengetahui akan dia. Kena tetap istiqamah. Kena istiqamah. Itu yang asbabun nuzul ayat apabila orang Yahudi dia berkata kepada Sayyidina Abu Bakar kan, surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad As-Saffat kan? Saya terlupa dah. Apa kata Allah? Qalu rabbunallah thumma istaqamu. Ayat tu. Maka orang Yahudi kata, Tuhan kami pun Allah juga, tapi Uzair anak Allah, kata. Nasrani pula cakap apa? Tuhan kami pun Allah juga, dia kata, tapi Isa tu anak Allah. Nampak tak? Tanyalah siapa Tuhan mereka, siapa? Allah. Tanya Kristian, Tuhan mereka kan dia maksud oh my God kan? My God ke good? Kan? Kristian pun kata Allah, Tuhan mereka Allah. Yahudi pun yang duk bunuh Palestin tu mengatakan Tuhan mereka Allah. Tapi mereka tak jazam. Sebab mereka telah mensyirik, mereka jazam tapi tidak sepakat dengan syarak, tak sepakat dengan Quran, tak sepakat dengan hadis. Mereka jazam ni apa? Pegang sungguh-sungguh, tak ragu, memang dia orang pegang. Dia Yahudi tu dia pegang sungguh-sungguh. Dia kata Tuhan kami Allah, Uzair anak pegang sungguh, dia orang pegang. Tapi tak sepakat. Bila tak sepakat dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan syariat, nama dia tidak tahqiq. Tahqiq apa dia? Tidak benar. Tidak benar. Akidah tu tak benar. Tak betul. Tak betul lah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Walaupun orang satu dunia lawan Allah, Allah tetap tak kurang. Walaupun orang satu dunia ni baik semua, taat dengan Allah, Allah tak jadilah lebih pemendaharaan Allah. Nampak tak? Kita semua orang satu dunia tak melawan Allah, baik. Allah tak tambah pemendaharaan Allah. Macam tu juga Allah. Kan Allah menjadikan kita tanpa berkehendak kepada hajat. Bila kita buat amal ni kita dapat. Kita buat ni kita dapat. Bukan bukannya balik pada Allah. Tidak. Kampung kita mana? Kampung asal kita. Tu kampung. Jangan kita lupa balik kampung. Ni balik Negeri Sembilan, Taiping, Kelantan. Balik kampung itu je ingat. Tak dapat balik kampung, orang perempuan nangis-nangis raya kemarin. Merajuk-merajuk, muncung-muncung. Kampung dia betul, dia tak nak balik betul-betul. Kita kalau nak balik kampung raya kemarin, apa bawa? Baju 3 beg. Betul tak? Baju laki, baju dia, baju anak, segala baju, baju luar, baju dalam. Semua baju bawa. Betul tak? Bawa bekal. Macam-macam bawa. Nampak tak? Betul-betul siap tak? Tak boleh tinggal satu barang. Tinggal satu barang,
patah balik. Mana boleh bang, kata dia. Ghostan, patah balik. Nampak tak? Nak balik kampung syurga buat tak reti je ni. Tak ada pun. Bekal betul-betul nak balik kampung kemarin gaya, kemain. Tukar duit gaya. Seringgit. Kedekut. Nak sedekah tapi kedekut. Inilah betul Nabi cakap. Besok akhir zaman, umat aku ada penyakit bakhil. Penyakit bakhil apa? Bakhil ni penyakit tak yakin dengan kenapa pula Ustaz? Allah kata bagi satu dapat 10. Kalau bakhil ni tak yakin tak? Tak yakin tak? Tak yakin. Bila tak yakin dengan Allah, nama dia apa? Ragu tak? Dah cakap ragu pun takut ni, kenapa cakap lah? Kalau ragu tu nama dia jazam tak dengan Tuhan? Bila tak jazam, kafir tak? Kita tak percaya dengan Allah. Bukan tak percaya dengan orang. Yang kita tak percaya ni dengan Allah. Itu baru satu bab. Belum bab lain lagi. Ini yang kena belajar usul. Bagi kuat, bagi kukuh. Bukan harta yang memberi bekas. Bukan orang yang memberi bekas. Bukan pangkat yang memberi bekas. Bukan orang besar yang memberi bekas. Tetapi Allah yang maha besar. Tapi kadang-kadang kita takut pada orang besar. Kita tak takut pada Allah yang maha rumah terbuka, 10 rumah boleh Allah punya rumah terbuka 5 kali sehari tak boleh pergi. Boleh cukup kemarin. 5 kali rumah terbuka Allah. Open house dah. Lepas Subang Bistari, Subang Jaya, Subang macam-macam Subang pergi. Jauh-jauh pula tu. Sanggup tu. Silaturrahim dia kata. Ini kata jazam. Ini kata tahqiq. Barulah besok bila ditanya dia malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi, kata. Sebab kita tahqiq. Sebab dah betul lah, tak goyang lah. Alhamdulillah. Ini yang tu. Tapi susahlah nak tahqiq ni. Kena ada mujahadah. Itu yang disuruh dulu-dulu apa dia? Paling-paling kurang jangan tinggalkan tahlil. Kata Imam As-Sanusi. Imam Sanusi pengarang kitab Matan Amul Barhin. Satu hari 300. Paling-paling 3 kali. Itu yang orang dulu dia bawa apa dia? Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Syafi. Ini usul ni. Usul. Kemudian sambut apa dia? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambut dia apa tuan-tuan? Maujud. Maujud ni apa? Tidak ada yang benar-benar ada melainkan Allah. Lepas maujud, apa dia pula? Maujud la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas maujud, ma'bud. Ma'bud dulu. Ma'bud dulu. Ya. Macam apa siapa pula ma'bud dulu? Sebab bila dah kenal Allah, kena ikut syariat Nabi Muhammad. Semayang, zakat, puasa, haji.
Tu Taurat. Macam tu lah. Jangan amal riba. Macam tu lah. Kan? Ma'bud. Ibadat. Kenal Tuhan tak ibadat? Macam mana pula? Tak semayang. Beriman. Tak semayang. Tak Muslim lah. Ma'bud. Lepas ma'bud? Maksud. Kenapa pula maksud? Ikhlas. Tiada yang dimaksudkan. Sebenar-benar kosot kita, penyengajaan kita lillahi ta'ala. Nampak? Jadi maujud kita pun ikhlas, makbud juga pun ikhlas. Ibadat kerana Allah, semayang kerana Allah. Biar kauli kita betul, fi'li kita betul, qalbi kita betul. Kauli kita lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kan? Setengah orang lillah tu kuat, lillahi ta'ala, Allah kata. Kacau orang sebelah. Jangan dia seorang je lillahi ta'ala. Hati kita mesti lillahi ta'ala, kauli kita lillahi ta'ala. Macam tu lah. Baru tepat, baru tahqiq, tiga-tiga masuk. Lepas maksud, orang yang ada tiga-tiga azim la ilaha illallah, agung dia pada sisi agung dia. Diagungkan oleh Allah, mendapat kebesaran Allah. Tiada yang maha agung. Orang yang mengagungkan Allah akan diagungkan oleh Allah. Orang yang memuliakan Allah akan dimuliakan oleh Allah. Tapi kena tepatlah tu tiga-tiga tu. Maujud, ma'bud, maksud. Selesailah. Jangan maujud aja, ma'bud tidak. Jangan ma'bud aja, maujud dalam satu masa Tuhan tak maujud, harta yang maujud. Pula dah. Ya. Itu dia. Dalam satu masa Allah tak maujud pula, orang yang maujud. Ini kalau buat macam ni kan susah kalau orang tahu. Allah tak maujud pula, yang maujud orang pula. Baik, itu rukun iman yang keenam, beriman dengan qada qadar yang ni banyak fail ni. Beriman dengan ketentuan Allah. Ini banyak fail ni. Ini yang banyak tak lulus. Bila macam ni, tak adalah takut selain Allah, semata-mata kerana Allah. Bila kita buat benar-benar mengikut Al-Quran dan Sunnah, mengikut ijma' dan qiyas, kita jadi aku duduk tempat betul. Kan? Tak ada dah lah. Itu yang bila kita zikir jadi seronok. Kan? Tuan-tuan lepas zikir, seronok ke rasa bengang? Macam mana orang zikir seronok macam mana? Macam orang nak datang Selena Gomez apa nama? Tu seronok. Macam orang pergi konsert rock, ada ke? Seronok semua. Konsert rock. Kan? Kita seronok. La ilaha seronok apa tu? Takkan seronok nguap. Kan? Seronok. Zikir seronok, semayang seronok, baca Quran seronok. Sebab kita kenal siapa yang kita sebut tu. Siapa yang kita sebut tu, siapa yang kita ingat tu, siapa yang kita panggil tu. Sebab apa benda ni tak ada pada kita? Sebab tak sayang. Kalau sayang, seronok kita ingat. Macam dulu kita bercinta, kan? Ataupun sekarang ada yang main cinta juga, kan? Dah tua-tua cinta janda, contoh, kan? Dia nak kahwin dua, kan? Baca WhatsApp seorang tepi pintu, sengih, senyum. Terus malam saya sembang, kan? Orang rumah saya, kalau lah orang tua-tua dulu, orang yang kita hidup zaman sekarang, dia kata ramai orang gila sekarang. Tengok senyum, tengok ramai orang gila ni, kata dia. Tapi pelik orang gila naik motor, orang gila naik kereta, ya.
Macam orang bercinta lah, kan? Boleh bercakap berjam-jam, kan? Ingat duduk seorang sengih, kan? Dah bercinta tu. Adalah macam masa dululah kita bertunang dululah. So bertunang dulu. Sebelum tunang, tengah bertunang, kan? Tengah sayang, tak dapat tengok tuan lalu depan rumah pun jadi. Tengok atap. Alah. Masa tengah sayang, dah kahwin, apa bidah. Ya. Macam itulah orang yang sayang dengan Allah. Tak boleh tak ingat. Itu yang dikatakan sentiasa ingat Allah. Ingat, tak ingat kat mulut, ingat kat hati, tak ingat kat hati, ingat kat badan. Ibadat ini tandanya ingat zikirlah. Ngaji ni zikirlah. Tapi kalau tak seronok, tidurlah. Kan? Kita ngaji-ngaji, tidur. Tak sayang Tuhan. Tengok ada tak yang tidur ni? Tu nak tengok tu. Itu tak sayang lah tu. Kan dah tua-tua pun tak sayang lagi. Dan bicara pada mengingatkan maknanya kepada payah adalah demikian itu setengah daripada barang yang wajib atas tiap-tiap mukallaf yang berakal, yang berkehendak akan kemenangan dengan mengenal Allah Ta'ala. Jadi mengenal Allah, tahu hukum akal yang 3, benda bukan sunat tuan-tuan, wajib kena tahu supaya kita jazam, jazam sungguh-sungguh, tahqiq sungguh-sungguh, makrifah sungguh-sungguh dengan Allah, kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita kenal Allah, lagi kuat kenal kita, lagi kuat takut kita. Kan? Lagi kuatlah takut kita. Lagi kuat kenal kita, lagi banyak kenal kita, lagi kuat takut kita. Bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Macam kita kenal Allah, Allahu Rabbi. Dan mengenal nabinya yang mursal. Kenal Nabi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu ada satu selawat. Siapa yang beramal dengan selawatnya, apa kata ulama, besok ketika dia nak mati, Nabi datang ziarah dia. Dan sebahagian ulama mengatakan Nabi iring jenazah dia sampai ke liang lahat. Ustaz, betul ke ni? Yang boleh tengok roh jasad tak boleh tengok roh. Tuan-tuan boleh jumpa tak mak tuan-tuan? Boleh? Mak kita yang dah meninggal dunia, boleh tak? Boleh. Tapi tuan-tuan jumpa macam ni tak, mimpi. Maknanya tuan-tuan pergi jumpa ke mak tuan-tuan datang jumpa? Dia datang jumpa kita, dia ziarah kita. Ada anak yang mak dia tak pernah mimpi mak dia tak pernah mimpi arwah bapak dia. Pak dia tak nak jumpa dia, mak dia tak nak jumpa dia. Itu dia. Nabi datang jumpa kita. Tuan-tuan, kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita nak meninggal dunia, Nabi datang jumpa kita, tuan-tuan, tak ada can husnul khatimah. Sebelum kita nak meninggal dunia, Nabi datang jumpa kita, tak ada can husnul khatimah, tuan-tuan. Sebelum nak meninggal, mimpi Obama mampui. Datang, Nabi datang ziarah kita.
Tuan-tuan baca selawat ni 7 kali lepas solat. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi الحبيب العالي القدر العزيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العزيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Sekuat manalah kita, sehebat manalah kita, pasti kita nakkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat manalah kita. Tak boleh kita nak tolak. Tak boleh nak tolak tawaran. Apa tawaran? Tawaran syafaat Nabi. Jadi tak hafal, rugilah. Ya. Aja 7 kali. Dia tak pas semayang. Makam kita makam sikit-sikit beramal, tapi nak masuk syurga tak. Ya. Amal sikit tapi syurga nak masuk. Ya. Buat 7 kali. Lepas semayang 7 kali. Ya. Dapat berkat. Ya. Yang kita nak berkat tuan-tuan. Ya. Berkat yang kita nak. Jadi orang yang mukallaf, yang berkehendak akan kemenangan dengan mengenal Allah dan mengenal Nabi-Nya yang mursal alaihi wassalatu wassalam. Kenal Allah, kenal Nabi, Allah Rabbi. Tapi kata Imam Khurman dan jamaah ulama, bahawasanya mengenal segala bahagi hukum akal, yang 3 inilah akal. Orang yang mengenal hukum akal yang 3 inilah yang dinamakan berakal. Orang yang tak kenal, tak mahir dengan hukum akal ni, nama dia tak ada akal. Ini pendapat ulama tauhid. Ulama tasawuf lain pula. Orang yang berakal, kata dia, orang yang gemar akhirat, benci dunia. Kenapa dia gemar akhirat? Sebab nak balik bawa akhirat, bukan bawa dunia. Kalau dia ligan-ligan dunia pun, dia akan baling kepada akhirat. Betul tak? Besok kalau kita mati, teman kita dalam dunia apa orang? Harta, makhluk, manusia, kemudian masa manusia, harta, mati-mati tinggal. Rumah besar kita 2-3 biji tinggal. Banglo tinggal. Duduk tingkat bawah tanah nama dia. 1 bilik 1 orang. Apa dia? Makhluk, kawan baiklah, ngamnya, kamcing. Tak nak masuk dalam kubur. Tidur sebantal. Betul tak? Masa hidup, dia tak nampak, 2 hari cukup. Pergi rumah, telefon, WhatsApp. Kawan baik. Betul tak? Oi, apa jadi kat kawan aku ni? Dah masuk liang? Ada ingat kita? Ada cari kita lagi? Hai, tuan-tuan, kawan karib tuan-tuan, berapa kali tuan-tuan pergi kubur dia? Hantar sekali itu je lah.
Lepas tu update kat Facebook. Terkenang kawan aku. Tak ada macam masih dia hidup. Cari dia, telefon dia, pergi ketuk rumah dia. Sekarang dia dah pindah rumah. Rumah dia dekat, nama dia Tanah Perkuburan. Pergilah depan rumah dia. Imam Syafi'i kata, baca Quran dekat kubur afdal. Pergilah kubur kawan kita, bacalah Quran. Kenapa tak pergi? Kata kawan karib, nak masuk sekali belum tentu. Memanglah kita belum mati, siapa nak masuk? Bodoh. Tunggulah kita duduk kat luar. Tapi kita tak buat macam mana kita hidup. Kawan karib betul. Belanja makan, belanjalah dia makan. Macam mana nak belanja makan? Hadiahkanlah tahlil, hadiahkanlah Fatihah. Nampak betul Nabi cakap? Masih hidup manusia yang rapat dengan kita, tapi dia tak boleh ikut kita, tak boleh buat macam mana kita hidup. Siapa yang ikut kita? Amal soleh ni lah sikit-sikit, semayang-semayang sunat sikit-sikit, itu pun kalau tak mengumpat. Dah lah semayang sikit, ibadat sikit, mengumpat pula. Silap-silap aku pun diumpat ni. Silap-silap. Tak guna Ustaz Nizam dia kata. Silap-silap. Habis umrah bulan Ramadan. Mahal tu. Akhir Ramadan, raya kat sana. Saya raya kat Mekah Ustaz. Ada ke fadilat raya kat Mekah? Ada. Dan ngaji ada. Siapa yang raya kat Mekah seumpama dapat 1000 bulan ibadat? Ada. Bangga no raya kat Mekah. Bangga no. Habis kalau mengumpat kan susah sangat. Kata orang, kutuk orang, balik kampung kutuk orang. Habis mengumpat, habis. Kan susah sangat mengumpat. Mengumpat ni benda yang Nabi tegah. Nabi tegah. Memang tegah betul. Banyak sangat dalam Quran ada dalil mengumpat. Nabi tu sebut jangan mengumpat, jangan. Tapi itulah benda yang paling sedap sekali. Cerita hal orang daripada cerita hal sendiri. Pernah kita cerita buruk kita? Mana ada, kalau boleh sorok kita sorok. Tapi cerita hal orang 2 jam boleh tahan. Kau nak tahu lagi? Kita ni baru je masuk neraka ni, bagi lama sikit kata dia. Bukan banyak, mengumpat sikit cukup. Habis amal baik kita seumur hidup kita, bukan tahun ini. Seumur hidup kita, kita bagikan pada orang yang kita umpat. Kemudian jahat dia, dosa dia, kita ambil. Kita tahu Ustaz, saya tahu Ustaz. Dosa ngumpat ni. Ustaz. Nampak? Tapi buat juga. Buat juga. Tak masuk neraka, tak seronok Ustaz, kata dia. Hantar engkau lah. Nak buat macam mana? Dah register member, nak buat macam mana? Inilah kata mujahadah ni. Lawan. Sungguh-sungguh. Kita ni dah mengumpat ni sahabat. Berhentilah. Tu belum lagi dosa takabur. Besari, aku pandai pada orang, aku banyak ibadat pada orang, aku lebih lagi pada orang. Kita pandang orang lain hina. Kita tengok orang tak boleh duduk dengan orang miskin, tak boleh makan sekali dengan orang miskin. Anak-anak kita takabur. Agak-agak anak-anak kita boleh ke berak jamban tak flash ni? Tengok. Besar diri tak besar diri? Tengok. Boleh tak dia hidup susah? Boleh tak anak kita hidup susah? Pasal apa dia besar diri? Saya tak biasalah. Nyamuk lah, kelkatu lah, pelempang lah. Kenapa anak kita boleh cakap macam tu? Sebab dia rasa dia
Hebat. Dalam zaman ada telefon, sambil berak main game, gila kau. Kan? Zaman berak, tariknya. Bila susah, dia tak boleh duduk dengan orang miskin. Takabur tak? Takabur lah nama dia tu. Seorang sahabat nama dia Mus'ab. Nabi tengok Mus'ab, Nabi nangis. Mus'ab sanggup tinggalkan kemewahan untuk Nabi. Nangis Nabi tengok Mus'ab. Tawaduknya Mus'ab. Takabur ni dosa tak? Dosa takabur. Besar diri. Kita ada tak takabur? Kita tu anak kita ada tak kita? Kalau ada takabur, satu zarah kata Nabi SAW, Allah tolak semua amalan kita. Allah tolak semua amalan kita. Habis amalan kita. Allah, kita buat umrah pun takabur kan? Dapat hotel jauh kita marah kan? Marah? Apa nak hotel ni jauh? Takabur kita. Orang dulu buat haji, buat umrah, Allah susah hantar. Allahu Akbar. Nampak tak tuan-tuan? Kita kata kita ada duit. Nampak tak? Padahal harta tidak boleh menjamin kita untuk masuk syurga Allah. Maka barang siapa tidak mengenal dia dengan maknanya, dengan betul-betul, tak kenal, sampai hakikat kenal, maka orang itu tidak berakal, tak ada akal. Bila tak ada akal, gilalah dia. Dia tak kenal penciptanya. Bila dia tak kenal Allah, dia tak reti nak bersyukur dengan Allah Subhanahu Allah Ta'ala ni. Allah hebat Allah. Jikalah semua perkara Allah kabulkan, Allah tunaikan selepas daripada kita meminta. Kalaulah Allah kabulkan permintaan kita, setiap perkara yang Allah kabul permintaan kita selepas kita minta, nescaya banyak benda yang kita lupa. Nampak tak? Kita ada minta hidup ke hari ni? Kalaulah, tapi rahim Allah, nampak? Rahman Allah, walaupun kita tak minta, Allah bagi. Kita lupa tak? Kita minta apa? Rezeki. Kita minta, kita lupa minta hidup. Kita tak syukur kita dapat bernafas. Kalaulah semua perkara minta dulu, barulah Allah kabulkan. Manusia minta baru kabul. Kalau tak minta, kita tak kata kita cakap kan, kenapa tak minta? Kenapa tak cakap? Kan? Kalau cakap kan boleh. Betul tak? Itu pun kalau cakap pun belum tentu bagi. Allah tak cakap pun bagi. Sihat, bagi sihat. Walaupun tak minta sihat. Nampak? Nampak? Hebat Allah tak? Itulah Allah, tuan. Itu kalau tuan-tuan selalu kita fikir tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah, tuan-tuan menitik air mata tuan-tuan. Fikir Allah baiknya kau ngaku, ya Allah. Tuan-tuan, dulu kita jahat. Tuan-tuan pernah tak masa jahat dulu tuan-tuan minta baik? Masa kita jahat dulu, tak semayang, kan? Tak tutup aurat dah, telanjang, kan? Tak pakai tudung, bini kita tak pakai tudung, kan? Kita pun tak semayang, kan? Macam-macam lah, main golf tak semayang. Dia tak tahu, dia pun kena balon macam bola tu besok. Main golf, pukul 3, asar pun tidak. Balik dah maghrib, kau main. Pukul-pukul tengok.
Kalau tak payah tengok tak boleh ke? Memang bola tu pergi ke depan lah, bodoh. Bodoh. Jadi penyakit orang menggok ni. Pukul-pukul tengok. Ha. Ambil teropong terus. Oh, masuk. Ha. Jadi penyakit. Itu penyakit orang menggok. Ya. Sama penyakit orang telefon. Tengah-tengah ni telefon, dia berjalan. Duduk setempat apa salah? Tak boleh ke duduk diam? Cakap duduk diam, tak boleh ke? Tolong. Buat apa lah, letih lah. Diam sudahlah. Tolong. Itu penyakit orang bercakap telefon. Dia macam-macam. Ada satu penyakit, macam-macam penyakit. Macam itulah. Besar, hebat Allah. Nampak? Masa kita jahat tu, ada kita doa, ya Allah, aku ni jahat, minta baik. Ada? Mana ada? Allah bagi kita hidayat, jadi baik. Kita jadi ahli surah sekarang. Kita tak nak minta dulu nak jadi baik. Nampak tak? Allah bagi kita baik, jadi orang baik-baik, walaupun tak baik betul. Kan? Walaupun tak baik betul, macam sahabat, tapi kita dah duduk jalan baik. Kita tak pernah minta dulu kita nak jadi baik. Tak pernah minta, tapi Allah bagi kita jadi baik. Nampak tak? Kalau Allah jahatkan kita sampai sekarang, sampai umur sekarang tak nampak surah. Kawan-kawan kita ada. Kawan-kawan kita ada. Kita alhamdulillah, Allah bagi kita baik. Dapat dah baca Quran, dah leh umur ni kan. Umur nak mati ni. Alhamdulillah, terima kasih. Itu selalu cakap tuan, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kalaulah aku minta baru kau bagi, nescaya aku jahat lagi sampai sekarang. Inilah rahmat engkau, inilah rahim engkau. Nampak? Oh ya Allah. Baik tuan-tuan, setakat ni pukul 9 lah. 4 baris itu macam ni. Kalau dunia tak kiamat habis ni insya-Allah. Datang pun kadang miss 3 bulan baru datang. Kadang aku datang, korang tak datang. Aku tak datang, korang datang. Dan main tempah macam itulah. Jadi insya-Allah ya, kita doa sama-sama dengan Allah ya. Apa yang paling kita takut, iaitu kita sekarang ni duduk pada zaman yang terlalu akhir. Akhir sana. Ujung lah. Semua ujung lah. Takut lah. Minta apa tuan-tuan? Minta Allah istiqamahkan kita. Allah tak cabutkan iman kita. Ini dalam Quran kan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada orang yang awal dia puluh tahun dia baik, akhir Allah cabut dia, berpaling dia daripada hidayah. Nampak tak? Paling daripada dia, dah tak ikut Islam lah. Ikut benda lain tak, ikut tak Islam lah. Ni jaga. Ini jaga, takut akhir. Baik, sebelum saya tutup ni, kita baca selawat ni 5 kali. Hak saya bagi tadi ya. Selawat tu kita ulang 5 kali insya-Allah. Mudah-mudahan sebelum mana dengan berkat kita baca selawat sebelum kita mati, Nabi ziarah kita. Bila Nabi dapat ziarah kita, maka pada ketika itu peluang husnul khatimah ni ada. Tuan, guru saya waktu saya bukan belajar lah, masa duduk-duduk dulu lah, masa duduk-duduk di Makkah Mukarramah dulu, guru saya nama dia Syekh Hussein ya. Jadi sebelum guru saya nak meninggal dunia, dia berjumpa dengan Syekh Muhammad ya. Dia ni orang Thailand tuan. Saya panggil dia Baba Sin ya. Belum Baba ni nak meninggal dunia, Baba ni jumpa dengan Baba Mat.
Syekh Muhammad. Ada dia kata, aku ni, dia kata apa dia? Dia cakap dengan Syekh Muhammad, dia kata Nabi dah datang jumpa aku dah, dia kata. Nabi dah datang dah jumpa aku dah, dia kata. Menangis Syekh Muhammad. Menangis Syekh Muhammad. Kenapa Syekh Muhammad nangis? Sebab dia tahu dah. Dia tahu dah bahawa Syekh Hussein nak balik dah jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggal Syekh Hussein ni pada hari Jumaat. Seminggu selepas daripada itu, Syekh Muhammad didatangi oleh Nabi Muhammad, diziarah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temu dengan guru kami seorang, Syekh Abdullah. Nabi ziarah aku pula. Dia kata Nabi ziarah aku pula, dia kata. Kemarin dia kata Nabi ziarah Bapa Hussein, ya. Syekh Hussein. Nabi ziarah aku pula. Awak tuan-tuan, nangis Syekh Abdullah. Meninggal Syekh Muhammad pada pagi Jumaat. Tentang kita pun Allahu Akbar. Guru-guru kita ni Allah sebelum nak meninggal Nabi datang ziarah. Apa ni dia tentang? Ya. Masya Allah. Kita baca sama-sama lah. Buatlah 7 kali lepas semayang. Kenapa? Sebab kita tak tahu kita mati bila. Jangan ingat tua mati. Dah. Oh, sahabat kita yang dah tua-tua ni tak mati-mati lagi. Tak bila mati tak tahu. Sebab mati ni tak tahu. Itulah hebatnya mati. Kenapa? Bila benda tak tahu, kita berjaga jaga. Tapi yang tak seronoknya, ada dunia kat tepi kita. Maka ulama kata dunia ni macam perempuan cantik. Mana ada orang lelaki tak suka tengok perempuan? Cantik pula tu. Walaupun dah tua, perempuan cantik lambai-lambai kan. Perempuan kemboja pun jadi. Terpandang kita, tertarik kita, tergoda kita. Kita terlupa pula dengan mati tadi. Dia malaikat maut sentiasa duduk belakang kita. Terlupa pula sabit pada perempuan cantik. Apa perempuan cantik itu? Dunia. Jadi ada sikit-sikit ni baca selawat. Mudah-mudahan kita terpilih pula sebelum meninggal. Nabi datang ziarah kita. Kita pun cakap dengan orang rumah kita, Nabi dah datang ziarah aku dah. Orang rumah kita pun siap-siap lah. Beli kapan, batu nisan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Dekat ni je pertemuan kita. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya tutup dengan doa, nak sampaikan satu dua perkara. Yang pertamanya, tolong wawarkan dengan sesahabat, mana sekarang ni kita ni tengah nak buat dapur dengan Dewan Makan. Dapur yang ada sekarang, Dewan Makan sekarang uzur terlalu sangat lah. Jadi kos dia tak tahu, sebab kami buat sendiri. Ada duit, kami buat sekarang ni dah mula. Tadi pun kita dah tolak tapak, dah behu pun dah balik, besi-besi semua kami dah beli. Jadi kita buat sendiri benda-bendanya, sebab kita ada kepakaran. Sebab upah orang mahal, patut 50,000 jadi 100,000. Jadi kami buat dapur baru, nak beli perkakas baru semua patut ada, dah siap semua, nak beli peti air ke apa semua patut, barang-barang yang lain. Jadi tolong wawarkan, tolong wawarkan sahabat. Kalau sebahagian tuan-tuan Allah bagi kemudahan harta, silalah, silalah, silalah. Jadi saya pun dah siap satu benda, baru kita buat satu benda. Alhamdulillah sekarang yang jalannya, iaitu sebelum Ramadan kemarin kita cuba cari apa, nak baik pulih surau tu. Alhamdulillah, kita dah tukar dah tingkap-tingkap pintu-pintu, dalam proses kita nak buat wiring lah. Jadi saya tak ada nak ya sangat cari benda-benda tu. Sekadar kita cakap dengan kawan dengan kawan yang macam tu, dengan tempat ceramah kita macam tu je lah. Tak ada dalam sungguh sangat. Sebabnya kita berharap dengan Allah Ta'ala. Itu yang saya kata tadi, minta dengan Allah, pasti Allah bagi. Allah tak minta pun Allah bagi. Tapi minta dengan orang belum tentu. Kadang minta dengan orang belum tentu orang bagi. Kadang orang kata lagi padahal lupa bahawa apa yang ada pada kita milik Allah. Balik pada Allah. Kita pun balik, takkan kata kita tak nak balik. Kita pun balik tak? Kita pun mati.